Salam sejahtera saya ucapkan kepada penyelia projek tahun akhir saya, yaitu Puan Dayang Asmah binti Awang Hamdan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ido Rendia Anaundi, nombor kametrik saya 81734 dan merupakan uh, pelajar tahun akhir dalam program hubungan industri dan perburuhan, dan juga merupakan penuntut di Universiti Malaysia Sarawak. Berikut adalah pembentangan saya mengenai projek tahun akhir saya, iaitu kodnya SSF 3103 Final Year Project 1. Tajuk yang saya pilih adalah Daya Upaya Graduan Baharu dalam Pasaran Buruh Semasa di Kuching, Sarawak. Berikut merupakan kriteria pembentangan saya, iaitu yang pertama, pengenalan; kedua, latar belakang kajian; ketiga, pernyataan masalah; keempat, skop kajian; kelima, objektif kajian; keenam, lokasi kajian yang dijalankan; ketujuh, metodologi yang akan digunakan; kelapan, penganalisisan data; dan kesembilan adalah responden. Pengenalan. Dalam bab ini, hubungan antara graduan dan pasaran buruh semasa akan dibincangkan dengan lebih mendalam, dan untuk makluman, untuk bab ini, pengkaji akan merujuk sumber-sumber yang dapat digunakan dalam menyokong kajian ini. Selain itu juga, daya upaya merupakan perkara penting, terutamanya bagi graduan baharu, kerana peralihan mereka dari alam pendidikan ke alam pekerjaan boleh menjadikan cabaran utama bagi mereka nanti. Cadangan pengkaji adalah cadangan penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya upaya graduan baharu dan membangunkan strategi untuk meningkatkan kecekapan graduan baharu dalam menempuh alam pekerjaan mereka bagi tenaga kerja nanti. Latar belakang kajian ini adalah pengkaji tertarik mengenai isu ini kerana isu ini semakin hari semakin hangat diperkatakan. Selain itu juga, ketertarikan pengkaji adalah disebabkan pengkaji juga merupakan seorang yang akan bergraduat nanti dan serba sedikit akan menjadi pembekal pengkaji di suatu masa nanti. Selain itu juga, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memperparahkan lagi isu ini. Banyak pengangguran, banyak kadar pengangguran yang meningkat di seluruh negara dan menjadikan banyak negara yang mengalami kelembapan ekonomi. Tambahan pula, revolusi industri ataupun Industrial Revolution 4.0 yang harus dikejar dalam membangun negara maju yang berkonsepkan generasi muda penyumbang utama dalam kemajuan negara. Ada 3 pernyataan masalah dalam kajian ini, iaitu yang pertama, banyak graduan baharu yang tidak bekerja di bidang mereka kerana tuntutan pasaran buruh semasa. Ini seperti yang ada ijazah sarjana muda harus bekerja kontrak demi kelangsungan hidup dia, ataupun demi kerana tuntutan pasaran buruh semasa, kerana banyak peluang pekerjaan yang sedikit dibuka, walhal banyak graduat semakin hari meningkat bergraduan. Yang kedua adalah kadar pengangguran yang meningkat menyebabkan banyak graduan yang terpaksa memilih kerja yang tidak sesuai dengan pengajian mereka demi kelangsungan hidup. Ini sepertinya kita dapat berikan contoh seperti seseorang itu mengambil dalam bidang teknikal ataupun bidang akademik, terpaksa berpindah bidang, seperti ataupun kita dapat bagi contoh yang mendalam lagi, seseorang yang itu seharusnya menjadi seorang cikgu, terpaksa menjadi tukang kebun kerana ataupun mereka terpaksa menjadi kerani kerana tuntutan ataupun kadar pengangguran yang meningkat setiap tahun ini. Selain itu juga, pernyataan masalah yang terakhir adalah
pihak institusi pengajian tinggi seharusnya membantu pelajar mereka dengan lebih giat lagi dalam meningkatkan kemahiran dan kebolehan pelajar mereka untuk menyahut cabaran dalam alam pekerjaan nanti. Ini akan dapat apa kita dapat memberikan sedikit sebanyak uh, pengalaman bekerja dalam kepada pelajar-pelajar mereka ataupun bagaimana menjayakan sesebuah event ataupun untuk mereka menambahkan kebolehan mereka lagi. Skop kajian ini adalah kajian ini dijalankan mengenai daya upaya graduan baharu di Kuching Sarawak, iaitu banyak, iaitu daya upaya bagaimana graduan tersebut untuk menyahut cabaran. Responden yang terlibat adalah graduan yang telah bergraduat selama 5 tahun ke bawah, iaitu dalam anggaran baru habis bergraduat sehingga 5 tahun. Ini kerana kita dapat kategorikan mereka sebagai graduan baharu dan mereka ini menetap di Kuching Sarawak semasa kajian ini dijalankan. Untuk makluman, mereka ini bukanlah ataupun asal usul ataupun mereka seperti yang mereka pergi ke tempat kajian semasa kajian ini dilakukan adalah pengkaji akan mengambil data mereka untuk tujuan kajian ini. Dalam objektif kajian ini adalah dalam melengkapkan kajian ini, pengkaji telah mengetengahkan 3 objektif utama, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya upaya graduan baharu di pasaran buruh semasa. Ini akan menyebabkan kita tahu apakah faktor-faktor utama untuk graduan dalam menyahut cabaran dalam pasaran buruh semasa ini dengan lebih mendalam lagi. Yang kedua adalah mengenal pasti kemahiran dan kebolehan khusus yang diminta oleh majikan dalam pelbagai industri. Ini akan menjadi satu titik untuk kita tahu di mana tahap kita ataupun di mana kita layak berada. Jika kita tahu jika kita kenal pasti terlebih dahulu kemahiran dan kebolehan khusus yang akan diminta oleh majikan jika kita ingin memohon pekerjaan ataupun ingin bekerja di bidang-bidang tertentu yang kita minati ataupun di bidang yang kita pelajari di alam universiti. Yang terakhir adalah mengkaji kesan program bimbingan kerjaya dan mentor terhadap daya upaya graduan baharu. Ini sepertinya kita dapat program-program yang dapat kita kaji kesannya adalah seperti program dari college, program dari fakulti seperti program sulam, program anak angkat, adalah bagaimana program tersebut dapat membimbing mereka untuk ke alam pekerjaan. Selain itu juga seperti program yang dijalankan oleh universiti sendiri, iaitu internship yang diwajibkan. Ini akan serba sedikit memberikan pengalaman bekerja secara nyata kepada pelajar-pelajar tersebut. Lokasi kajian. Pengkaji telah memilih Kuching ataupun bahagian Kuching Sarawak sebagai lokasi kajian dikarenakan banyak graduan yang baru saja menamatkan pengajian mereka di lokasi kajian tersebut. Ini kerana pengkaji berpendapat bahawa selepas seseorang graduan itu bergraduat ataupun berkonvo, mereka akan memilih bandar-bandar besar seperti Kuching, seperti Kuching, iaitu antar bandar terbesar di Sarawak, dan ini akan memudahkan untuk pengkaji melengkapkan kajian ini. Tambahan pula, pengkaji akan senang untuk mengakses responden kerana pengkaji banyak mempunyai kenalan-kenalan di sekitar lokasi kajian tersebut. Ini disebabkan untuk makluman pengkaji telah pun mengenal pasti beberapa orang yang dapat pengkaji soal selidik
untuk menjayakan lokasi ini yang menetap di Kuching, Sarawak. Dalam metodologi, pengkaji mengetengahkan dua cara, iaitu yang pertama adalah data prima. Metodologi iaitu untuk cara kita mengambil data tersebut, iaitu dua cara. Yang pertama adalah data prima. Pengkaji bercadang untuk menggunakan borang soal selidik sebagai cara utama pengkaji mendapatkan data mengenai kajian yang dilaksanakan. Borang soal selidik tersebut mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan daya upaya graduan bagi mencapai objektif kajian ini. Borang soal selidik, pengkaji memilih cara untuk borang soal selidik ini adalah dengan kerana lebih senang dan lebih cepat dan efisien lagi, kerana dengan pengedaran borang ini pengkaji dapat mengedarkan dalam jumlah yang banyak dalam satu bus, dan pengkaji dapat menerima data-data responden tersebut dengan jumlah yang banyak juga dalam satu-satu masa. Untuk data sekunder pula, pengkaji menggunakan pelbagai cara, iaitu seperti laman web, keratan akhbar, ataupun kita panggil online magazine, ataupun newspaper, penerbitan buku ilmiah, dan artikel-artikel untuk dijadikan rujukan dalam melengkapkan kajian ini. Laman web yang pengkaji akan gunakan adalah seperti Google Scholar dan Scopus. Selain itu juga pengkaji juga menggunakan laman web rasmi UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak, iaitu Petari, yang di mana banyak buku-buku yang dapat digunakan oleh pengkaji dalam mengkaji kajian ini. Selain itu juga buku yang digunakan adalah berbentuk ilmiah yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkenal ataupun penulis-penulis terkenal bagi menguatkan lagi kajian ataupun sokongan terhadap kajian ini. Penganalisisan data adalah pengkaji menggunakan borang soal selidik seperti yang telah diberitahu tadi, yang berbentuk skala Likert, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Borang soal selidik tersebut akan terdiri daripada 5 tahap ataupun 5 skala, iaitu yang pertama adalah sangat tidak setuju, tahap kedua tidak setuju, tahap ketiga adalah sederhana setuju, tahap keempat setuju, dan tahap kelima sangat setuju. Pengkaji akan membuat satu borang yang di mana responden hanya akan membulatkan saja ataupun melorekkan bahagian-bahagian 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan tahap-tahap yang telah diterangkan tadi. Untuk responden, pengkaji bercadang untuk mendapatkan responden sebanyak 100 orang sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana keluasan kajian yang pengkaji pilih agak luas dan sesak. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Bandar Kuching ini adalah antara bandar yang agak padat dengan penduduknya. Selain itu juga lokasi kajian tersebut adalah tempat umum dan banyak lapisan masyarakat di tempat kajian berikut. Seperti yang kita sedia maklum juga, Bandar Kuching merupakan bandar utama negeri Sarawak. Ini menyebabkan pengkaji agak susah jika mengambil responden terlalu banyak, kerana mungkin antara responden-responden tersebut sedang bekerja dengan ataupun sibuk dengan aktiviti-aktiviti mereka sendiri. Pengkaji hanya akan mencari 100 orang sahaja responden dalam melengkapkan kajian ini, dan pengkaji berharap dengan 100 orang responden ini sahaja, kajian ini juga sedikit sebanyak dapat diselesaikan dengan lebih cepat dari masa yang dianggarkan, iaitu selama 4 bulan dijalankan. Itu sahaja pembentangan untuk projek tahun akhir saya ataupun final year projek 1 saya. Saya harap
Dengan penutupan ini, dengan penutupan pembintangan saya ini, saya harap saya dapat menjalankan kajian saya ini dengan lebih efisien ataupun lebih apa dengan lebih cepat lagi dan dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.